Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Apabila matinya manusia, maka putuslah amalannya, melainkan 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang dimaafkan, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Setiap dari mereka yang telah pergi ke negeri yang kekal, maka tiadalah ianya mampu kembali ke dunia yang fana ini. Terputus segala amalan dan urusannya di dunia ini. Namun, ada satu kisah yang diriwayat di tanah Daruhana, yang mana ada satu masyarakat yang mampu kembali hidup dari dunia kematian. Hantu bangkit atau orang kayung, ataupun boleh dikenali oleh boyang kayung, iaitu sebuah kisah mistik yang popular di kalangan masyarakat Melayu di Sarawak, terutamanya di bahagian Kuching. Di kampung seberang, kisah hantu bangkit ini bermula dengan kisah orang kayung yang berasal dari Kabupaten Ketapat, Kalimantan Barat, Indonesia, yang berhijrah ke tanah Sarawak. Lalu membuka pendapatan. Dikatakan dalam rombongan ini ada dari mereka yang telah disumpah oleh pohon kunundung. Oleh sebab kerana menebang pohon kunundung keramat itu, maka disumpahlah si penebangnya akan bangkit dan 7 keturunannya dari dunia kematian. Dikatakan hantu bangkit ini akan pergi ke kediaman keluarganya atau orang kenalannya. Dipercaya juga hantu bangkit ini akan ke rumah mereka yang pernah dia berikan barang sewaktu hidupnya untuk meminta barangnya kembali. Masyarakat Melayu percaya dengan mengenal keturunan akan bangkit ini, iaitu mereka tidak memakan buah kunundung apabila berjalan kaki berjijik, dan ada juga yang mengatakan mereka tiada alu hidung. Sebahagian lain pula mengatakan mereka kebiasaan menggelak sebagai zuriat. Sumpahan hantu bangkit ini hanya dapat diobati dengan jarum emas, dan ada pula yang mengatakan dengan daun kilo. Tanpa membuang masa, jom kita ke kisah tersebut. Malam pertama Habibah dikebumikan. Kedengaran dapur rumah jiran Jiman diselongkar. Jiman pun memeriksa. Tiada sesiapa. Tetapi nasi dalam periuk bagaikan seperti ada orang yang mengauk untuk makan. Jiman menguman tak kala melihat sesuatu suduk. Satu susuk tubuh yang amat cukup dikenali oleh Jiman, seperti susuk tubuh isterinya Habibah, sedang merata sesuatu dengan lahapnya. Jiman meratapi susuk yang masih lengkap berbalut pocong itu. Dia memusing kepalanya yang rawut yang cukup dikenalinya amat-amat isterinya Habibah. Matanya kemerahan dan ada tanah di sekitar mukanya. Susuk itu bangun dan merapati Jiman dan menzegus, "Hai suamiku, aku bangkit dari kuburku. Aku dari keturunan boyang kayung. 44 hari aku akan menjenguk dirimu. Aku tidak akan apa-apakan engkau, wahai suamiku." Jasad Habibah terus meluluhkan kamar bilik. Jimah membukti jemaah Habibah dari belakang, antara percaya dan tidak. Jimah cuma bagaikan dipukau antara halusinasi, antara realiti ataupun mainan perasaan, kerana terlalu sedih atas kematian isterinya Habibah. Di dalam kelabu itu, kelihatan Habibah tengah mekusuk menetek bayinya. Sedut-sedutan esak tangisan kendengan sayu merundung wajah bayi yang masih merah. Jiman cuma memperhatikan kejadian itu, antara percaya atau tidak, kerana bayinya itu cuma diberikan susu pemula jenama Zumex. Habis menetek bayinya, jasad Habibah itu meletakkan semula bayinya ke dalam kelabu. Habibah bingkas bangun dan meninggalkan Jiman yang masih tergaman-gaman. Seminggu berlalu, jasad jemaah Habibah itu secara konsisten menjenguk Jiman dan anaknya. Tetapi kali ini Jiman sudah hilang rasa takut.
Tapi yang hadir kali ini adalah rasa mual kerana bau dari jasad jemaah Habibah itu sangat busuk dan meloyakan. Jiman juga perasan bahawa tekala nasi di dapur setelah disentuh oleh jasad tersebut merupakan pasti cepat basi. Belum lagi ulat-ulat yang menggeletek di lantai rumah dan tilam tempat bayinya tidur. Jiman pun hilang sabar dan bersuara, "Habibah, aku tahu engkau bukan lagi manusia. Kembalilah engkau ke alam engkau. Janganlah engkau kembali lagi." Habibah pun merengus. "Kemana aku boleh pergi kalau bukan pergi ke rumahmu, suamiku? 44 hari keturunan aku ini disumpah. Selesai 44 hari, barulah aku tidak akan muncul menampakkan diriku lagi." Habibah bingkas bangun, meluru ke pintu dan menghilangkan diri di dalam gelap malam. Pada keesokan harinya, Jiman menceritakan hal ini kepada teman karibnya Saleh. Saleh cuma mengelakkan kepala dan mengatakan kepada Jiman, "Di manakah Jiman telah memetrikan keturunan Boyang Kayong dari tanah sebelah?" Silapnya Habibah tidak menceritakan asal-usul dirinya dulu. Nikah sahaja berwalikkan abang yang muncul sekala di kampung ini. Jiman membingkas panggung dan mengajak Saleh ke kubur Habibah. Sesampai di kuburan, Saleh dan Jiman separah terkejut melihat kubur Habibah seperti digali dan dikabus atas. Sepertinya ada yang menggali dan menggabusnya kembali. Apa yang kita buat sekarang? Mari laman kita rujuk kepada Pak Kiai di kampung sebelah. Katanya Kiai, orang juga seberang. Mereka melangkah menuju ke rumah Kiai yang dimasukkan. Mereka menceritakan hal semuanya tersebut kepada Kiai. Kiai pun mengelak kepala. "Sebenarnya sumpah ini akan hilang sekiranya Habibah isterimu berterus terang dahulu. Jika keturunan itu meninggal, maka patutlah ditancapkan jarum emas di celah jari ibu jari kakinya. Jemaah bangkit tidak akan terjadi jika hal demikian dilakukan atas jenazah Habibah dulu." Kiai membalas bahawa jika Jiman menolak untuk menyuruh mayat isterinya masuk ke rumah, jemaahnya akan mengganggu penduduk kampung kerana sempahan bangkit akan berakhir pada hari yang ke-44 setelah keturunan Boyang Kayong meninggal dunia. Hendak Jiman perlu menempuh lagi lebih sebulan. Malam-malamnya, sesampai ke hari 44, isterinya meninggal dunia. Malam dilewati Jiman sangat panjang. Hari demi hari, busuk dan bau loya pasti menusuk ke dalam rongga hidungnya. Tak setiap kali jemaah isterinya muncul. Hari ke-30, isterinya muncul lagi. Kelihatan jemaah Habibah semakin menyeramkan. Ulat-ulat menyuruh di muka dan kain kapalnya semakin membusuk dengan lediran kuning hijau melekat. Jiman hilang sabar dan menyerai, "Syaitan!